Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan belajar satu tajuk baru di bawah bidang ibadah bagi subjek Pendidikan Islam tahun 3. Tajuk kita pada pagi ini ialah Sunat Ab'ad. Ustazah harap semua anak-anak telah bersedia dengan buku teks dan buku aktiviti. Baiklah anak-anak, apa itu Sunat Ab'ad? Sunat Ab'ad ialah amalan-amalan sunat yang amat dituntut. Jika ditinggalkan, diganti dengan sujud sahwi. Contoh, membaca doa kunut. Sunat Ab'ad adalah amalan-amalan sunat di dalam solat yang mana kita sangat dituntut untuk melakukannya. Jika kita meninggalkannya ataupun terlupa, kita dituntut supaya melakukan sujud sahwi. Sebagai contoh, perlakuan membaca doa kunut. Apa itu perlakuan sunat Ab'ad di dalam solat? Baiklah, yang pertama, duduk dan membaca tahiyat awal. Maknanya, kita duduk dan membaca tahiyat awal itu dikira sebagai sunat Ab'ad. Yang kedua, membaca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat awal, iaitu bacaan Allahumma salli ala Muhammad. Okey, seperti biasa bila kita membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, setelah habis tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian kita akan baca Allahumma salli ala Muhammad. Bacaan itu dikira sebagai sunat Ab'ad, iaitu selawat ke atas Nabi Muhammad. Sunat Ab'ad yang seterusnya ialah membaca selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat akhir, iaitu bacaan wa ala ali Muhammad. Jika kamu perhatikan, selepas kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian kita akan baca Allahumma salli ala Muhammad. Itu adalah selawat ke atas Nabi Muhammad. Selepas itu, wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad ini adalah selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad. Itu juga dikira sebagai sunat Ab'ad. Sunat Ab'ad yang seterusnya ialah membaca doa kunut pada solat subuh. Ketika kita solat subuh pada rakaat kedua setelah selesai rukuk dan iktidal, kita akan membaca doa kunut. Doa kunut ini adalah sunat Ab'ad. Seterusnya ialah berdiri semasa membaca doa kunut. Semasa membaca doa kunut, kita dikehendaki membaca dalam keadaan berdiri, sekiranya berkemampuan. Sunat Ab'ad yang terakhir adalah berselawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa kunut. Semasa membaca doa kunut, pada penghujung bacaan kita akan menyebut wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu adalah selawat ke atas baginda Nabi dan juga ke atas keluarga baginda Nabi. Bacaan ini dikira sebagai sunat Ab'ad. Baiklah anak-anak, apa yang perlu kita lakukan sekiranya kita terlupa untuk melakukan sunat-sunat Ab'ad tadi di dalam solat? Ya, kita perlu melakukan sujud sahwi. Apakah bacaan ketika sujud sahwi? Ikut bersama-sama. Subhana man la yanamu wala yazhu. Subhana man la yanamu
wala yashu. Baca sebanyak 3 kali ketika sujud sahwi. Bagaimana untuk melakukannya? Lihat pada gambar raja bagaimana untuk melakukan sujud sahwi. Pertama sekali, setelah kita selesai melakukan tahiyat akhir dalam keadaan duduk iftirash, maknanya kita baca daripada at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah sehinggalah bacaan innaka hamidum majid. Kemudian kita sujud. Di dalam sujud itu kita baca bacaan tadi subhana man la yanamu wa la yashu. Kita baca tasbih ini sebanyak 3 kali. Kemudian kita duduk antara dua sujud. Maknanya duduk macam duduk antara dua sujud. Okey, lihat pada gambar rajah. Kemudian kita sujud semula dan baca bacaan tasbih tadi subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali sekali lagi. Setelah itu kita duduk tawarruk. Lihat pada kaki. Tengok duduk iftirash macam mana dan duduk tawarruk macam mana. Beza kan? Setelah selesai duduk tawarruk, barulah kita memberi salam dan beri salam ke arah kanan dengan jelas. Perlu disebut, ya, jangan ucap salam di dalam hati sahaja. Kena sebut dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi sebelah kanan. Kemudian Assalamualaikum sebelah kiri. Baiklah anak-anak, sekarang mari kita buat latihan. Buka buku aktiviti muka surat 90, 91 dan juga 95. Muka surat 90. Sedia dengan pensel dan pemadam. Pengertian sunat ab'ad. Amalan tempat kosong yang amat tempat kosong jika ditinggalkan perlu diganti dengan tempat kosong. Amalan apa di sini yang sesuai? Amalan sunat. Amalan sunat yang amat dituntut jika ditinggalkan perlu diganti dengan sujud sahwi. Baiklah, untuk muka surat 90 kita hanya menyelesaikan tugasan pengertian sunat ab'ad sahaja. Kamu perlu siapkan yang ini sahaja. Sunat hayat nanti dahulu kita akan buat pada masa akan datang. Lihat pula pada muka surat 91. Tulis perkara sunat ab'ad berdasarkan gambar. Baiklah, yang pertama telah diberi contoh membaca tahiyat awal. Yang kedua, Allahumma hdini fi man hadait. Ini perlakuan apa anak-anak? Ya, membaca doa kunut. Membaca doa kunut adalah sunat ab'ad. Yang kedua, Rabbighfirli warhamni. Cuba lihat balik pada nota ataupun di dalam buku teks, ada tak yang menyatakan ini bacaan apa anak-anak? Ini adalah bacaan duduk antara dua sujud. Jadi bacaan duduk antara dua sujud ini termasuk di dalam sunat ab'ad atau tidak? Ya, tidak. Jadi tak perlu ditulis sebarang nota di dalam ini. Hanya tinggalkan sahaja kosong. Yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad. Apakah yang sesuai di dalam petak kosong ini? Lihat pada dalam buku teks kamu. Ya, membaca selawat ke atas Nabi Muhammad dalam tahiyat awal. Ini adalah bacaan selawat kepada Nabi Muhammad. Ini juga dianggap sebagai sunat ab'ad. Yang keempat, wa ala ali Muhammad. Ini adalah bacaan apa? Ya, membaca selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad dalam tahiyat akhir. Ini juga dikira sebagai sunat ab'ad. Jadi kamu kena tulis.
Baiklah, maknanya kamu hanya perlu tulis 3 sahaja. Yang ini bacaan duduk antara dua sujud tidak dikira sebagai sunat ab'ad, jadi tidak perlu ditulis. Muka surat 95. Fikir dan tulis. Memberi salam, la yanamu 2 kali, duduk tawaruk, tahiyat akhir dan membaca tasbih. Sujud sahwi. Baiklah, di dalam ini diberikan satu permasalahan dan kamu kena isi tempat kosong berdasarkan jawapan yang bersesuaian. Nabil tertinggal membaca doa kunut. Apakah yang perlu dilakukannya? Nabil perlu sujud 2 kali selepas membaca tahiyat akhir. Di dalam sujud, Nabil perlu membaca tasbih Subhana man la yanamu wa la yashu. Selepas itu, Nabil perlu duduk tawaruk sebelum memberi salam. Baiklah anak-anak, Ustazah harap anak-anak semua dapat menyiapkan tugasan yang telah saya beri di dalam pelajaran pada minggu ini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat memberi manfaat kepada kamu, dapat memberi pengetahuan dan dapat dijadikan amalan seharian. Sekiranya kamu mempunyai sebarang permasalahan, sama ada tidak faham atau apa-apa saja masalah, boleh hantar mesej kepada Ustazah secara personal. Baiklah, setakat itu dahulu buat minggu ini. Semoga bertemu kembali di dalam pembelajaran akan datang. InsyaAllah. Ustazah sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.